Okey, baiklah. So, hari ini kita akan sambung chapter 2. Di mana kita dah habis chapter 2, kita dah habis untuk learning outcome tentang um, instantaneous velocity dan acceleration tu lah. Okey, yang tentang velocity dan acceleration tu kita dah habis. Jadi, sekarang kita akan masuk masih lagi subtopik yang pertama berkenaan dengan graf. Untuk graf ni kita kena tahu first kali sketch and interpret displacement time, velocity time and acceleration time graph. Alright. Okey, ada 3 jenis graf yang perlu kita tahu. Yang pertama, displacement time, yang kedua velocity time graph dan yang ketiga adalah acceleration time graph. Okey. So ni adalah graph of motion lah pergerakan objek tu. Apa yang berlaku dekat dia punya displacement, velocity dan acceleration. So first kita kena tahu cara nak sketch graph ni dan kemudian kita kena tahu interpret setiap ni lah. Okey. Sebelum tu kita kena tahu dulu gradient untuk displacement time graph adalah velocity. Okey, ini awak kena tahu. Okey, ni untuk displacement time graph, so dia punya gradient adalah velocity. Untuk velocity time graph, okey, gradient dia adalah acceleration. Manakala area under the graph is the displacement. Okey, so ini. Ini untuk velocity. So kita kena ingat dua ni lah. Okey, gradient untuk ST adalah velocity, gradient velocity adalah acceleration dan area under the graph adalah displacement. So daripada graph displacement time ni kita boleh tahu velocity. Daripada velocity graph ni kita boleh tahu acceleration dan juga displacement. Okay. Dan kita teruskan cara nak interpret sesuatu interpret sesuatu graph. Sound okey Boleh dengar ke semua? Sebab sekarang ni ada lori sebelah ni. Sebelah bilik saya. Boleh. Boleh. Okey, tak apalah. Kalau dengar tu okey lah tu. Okey, so okey, bila kita disuruh untuk explain sesuatu graph. Okey, kita akan explain menggunakan kita akan explain dari segi apa? Kita akan explain first kali kita akan explain dia punya direction. Yang pertama kita akan explain dia punya displacement ataupun direction. Yang kedua dari segi velocity dan yang ketiga dari segi acceleration. Okey. So bila kalau ada soalan dia tanya, dia tunjukkan graf, lepas tu dia kata explain graf tersebut. Okey. So apa yang kita akan cakap? Kita akan cakap dari segi direction dia, dari segi velocity dia, dari segi acceleration dia. So kita tengok graf yang pertama. Okey. So graf ni kalau awak tengok dia terbahagi kepada 6 bahagian lah. Okey, ada 6 part. 1 2 3 4 5 6. So kalau awak tengok kat sini bentuk dia berbeza-beza lah. Okay, ni bentuk dia macam tu. Ni straight, ni macam tu, macam tu, macam tu, macam tu. So saya akan explain satu-satu bentuk ni ya. Okay, untuk yang pertama sekali. Bentuk dia macam ni. Okay.
So, apa explanation dia? Okay, kalau bentuk kita ada ST graph, lepas tu bentuk dia macam tu. So, apa yang dimaksudkan dengan bentuk ni? Pertama sekali, dari segi direction. Okay. So, direction, kalau bentuk yang macam ni, maksudnya positif. Okay, positive direction ni, ya, positive direction. So, positive direction ni adalah direction di mana kalau awak nampak graf ni menaik. Okay, menaik. Macam ni kan. Ni daripada sini, dia naik ke atas. So, dia menaik ke atas. So, apa-apa graf yang menaik akan jadi positive direction. Okay, positive direction. Apa yang dimaksudkan dengan positive direction ni? Positive direction ni macam, contoh kalau saya ada seorang, okay, dia bergerak daripada sini. Okay, lepas tu dia pergi ke sana. Satu point lah. Okay. So, kalau dia bergerak ke sana, maksudnya dia sedang melakukan, dia punya direction adalah positif. Kemudian, bila dah sampai sini, dia patah balik. Patah balik ni, dia akan jadi negative direction. Okay. So, kita punya direction ni, dia berdasarkan kita punya starting point lah. Okay. Berdasarkan starting point. Okay. Kalau dia bergerak daripada sini ke sana, ni starting point kita. Dia bergerak ke kanan, dia positif. Bergerak ke kiri, so dia jadi negatif. So dia macam dalam graf ni kan. Direction dia kalau graf tu menaik je kan. Menaik, naik. Tu maksudnya orang ni sedang bergerak ke kanan. Lepas tu bila start graf tu turun, macam ni kan. Macam daripada sini sampai ke sini, graf tu naik. Okay, graf tu naik. Lepas tu daripada sini sampai ke sini, graf tu turun. So, bila graf turun, maksudnya dia sedang patah balik. Jadi, dia punya direction akan jadi negatif. Okay, boleh faham ke? Jelas ke dari segi direction tu? Nak tentukan direction? Faham. So, tengok graf. Kalau graf tu naik ke atas, positif. Turun ke bawah, negatif. Okay, itu untuk displacement time graph lah. Kalau velocity, lain pula cerita dia. Tapi tak apa, kita tengok satu-satu lah graf. Okay. So, yang pertama explanation dia positive direction. Okey, kemudian yang V ni, saya suka tengok dari segi yang belah kanan ni ya. Yang ini pun betul juga. Okey, betul juga. Tapi kita tengok daripada sini lah. Okey, yang ni dulu. Okey, kemudian velocity dia increase. Macam mana kita nak tahu velocity dia increase? Okey, explanation kedua, velocity increase sebab kalau awak tengok gradient dia semakin bertambah. Okey. So gradient adalah velocity. Jadi kalau sesuatu curve tu, okey, kalau curve ni macam mana kita nak tahu gradient dia bertambah, kita akan buat tangent untuk setiap point ni. Contohnya point kat sini kan. Saya tukar color sikit. Okey. So contoh dekat sini, kita lukis dia punya tangent. So macam tu, tangent lebih kurang. So ni pun tangent dia macam tu. Okey, macam tu. Okey, macam tu. So apa yang berlaku dekat sini kan, adalah dia punya gradient semakin curam. Semakin steep. Maksudnya bila gradient dia bertambah, gradient dia, apa yang kita nampak kat sini, gradient bertambah lah. Gradient dia bertambah. Gradient tu adalah kecurunan. Ni landai, kurang landai, ini memang curam lah. Curam. So gradient dia bertambah. Jadi velocity akan bertambah. Okay, so untuk graf ni, gradient dia bertambah. So velocity dia pun bertambah. Kemudian acceleration pula akan jadi constant. Okay. Nak tahu acceleration tu, kita tengok pula yang ni. Graf. Bila velocity increasing kan. Bertambah velocity increasing. So untuk VT graph, kita boleh lukis velocity punya graph. Berdasarkan yang ini, kalau contohnya kita tak nampak pun yang ni. Ini tak ada kan. Yang ni tak ada. Okay. Dia lukis ni saja. Okay, lepas tu daripada graf ni kita tahu velocity dia increasing. Jadi apa yang kita nak buat dekat
velocity time graph, kita akan lukis graf yang increasing macam tu saja. Okey, kita lukis macam ni. Okey, kemudian kita dah dapat velocity punya graf macam ni. Acceleration, kita nak tentukan acceleration adalah menerusi gradient daripada VT graph. So, bila kita punya graf macam ni, so gradient dekat sini adalah constant gradient. Apa yang dimaksudkan dengan constant gradient tu, dekat mana-mana point, sekejap saya besarkan sikit. Okey, dekat mana-mana point, dekat sini ke, dekat sini ke, dekat sini ke. Okey, mana-mana point, dia punya kecerunan adalah sama. Okey, so bila constant gradient, kita punya acceleration pun akan jadi constant. Jadi kita punya constant punya graph adalah macam itulah. Constant tu maksudnya sama. So daripada sini sampailah sini, dia punya acceleration adalah sama sahaja. Okey, so dapatlah di constant. Okey, kita tengok yang nombor 2 pula. Okay, saya zoom sikit. Okey, untuk nombor 2 pula. Okey, so nombor 2, kalau kita tengok dekat sini, ni. Okey, dia punya dari segi, okey, kita tengok dari segi 3 itulah direction. Direction dia akan increase, ya. Direction dia akan increase sebab dia punya graf bergerak ke sana kan. Dia naik. Okey, dia naik. So bila dia naik, maksudnya direction dia positive direction. Okey, positive direction. Okey, velocity dia pula, velocity adalah constant. Apa? Sebab gradient ni adalah constant. Okey, gradient dia constant. Banyak orang confused, bukan confused, dia tersilap. Okey, bila tengok dia naik macam ni, gradient dia naik. Tak. Gradient tu adalah kecerunan. Okey, macam mana kita nak tahu kecerunan dia constant? Kita tengok dekat sini. Kalau kita kira dekat sini ke, kira dekat sini ke, kira dekat sini ke, sini ke, dia punya kecerunan adalah sama. Kalau dia 45 degree, 45 degree lah dia. Itu dimaksudkan dengan gradient yang constant. So, bila gradient constant, velocity pun constant. Constant velocity maksudnya sama saja dia punya velocity. Jadi, kita punya graf velocity akan jadi landai macam ni. Okey. Maksudnya samalah. Kat sini kan 15 meter per second. So daripada sini sampai sini dia bergerak sejauh 15 meter sejauh pula selaju. Okey. 15 meter per second. Okey, kemudian bila kita punya velocity constant, so kita tengok punya gradient macam ni, maksudnya gradient dia adalah kosong. Dia tak ada kecerunan. Okey, kosong. Jadi bila gradient kosong, kita punya acceleration pun akan jadi kosong. Okey. So dapatlah kita. V dia constant. V constant, A dia kosong. Okey. Kita tengok part yang ketiga pula. Okey, kita ada graf yang macam tu. Okey, tu. Kalau saya nak balik, graf adalah begitu grafnya. So, first kali direction. Okay, so dia bergerak ke atas. Positive direction. Okay, positive direction. Kedua, kita tengok dari segi velocity. Nak tahu velocity, kita tengok gradient. So, gradient, kalau graf yang macam ni, gradient ni kalau kita buat tangent untuk dekat setiap point ni. Okay, contoh point kat sini. So, tangent dia begitu. Point kat sini, tangent dia begitu. Kat sini macam tu. So, kalau kita tengok, dia punya kecerunan semakin berkurang. Okay, kecerunan dia semakin berkurang. Lama-lama dia macam makin landai. Okay, so apa yang dimaksudkan tu?
Gradient berkurang, maksudnya velocity dia pun decreasing. Okay. So, velocity decreasing, kita lukis macam tu lah, decreasing. Kalau increasing macam ni. Decreasing velocity, begini. Okay. So, bila kita punya velocity kita punya graph macam tu, berkurang macam tu, kita kira pula dia punya gradient. Okay, gradient dia adalah constant. Okay, constant gradient. Jadi, acceleration pun akan jadi constant. Okay, acceleration pun akan jadi constant. Dan dia berada dekat bawah. Sebab apa? Sebab ini adalah negative gradient. So, kita punya nilai A pun akan jadi negatif. Okay, so kalau kita tengok. So, positive direction. Velocity decreasing. Dan acceleration constant. Okay. Yang seterusnya, part kita ada graf yang menurun macam tu. Menurun macam tu. Kalau saya nak lukis, dia akan jadi macam tu lah. Macam tu dia punya graf. Alright. So, bila graf dia macam tu, dia adalah graf yang sedang turun. Okay, dia turun. Jadi, bila turun, direction dia negatif. Okay, direction dia adalah negatif. Maksudnya dia dah patah balik. Okay. Kemudian kita tengok pula dia punya. Okay, kalau kita lukis kecerunan dia dekat sini, begitu. Dekat sini macam tu. Dekat sini macam tu. So, dia daripada landai semakin curam. Semakin curam, maksudnya velocity dia bertambah. Okay, ada soalan? Ada. Okay, velocity dia bertambah. Alright. So, kita tengok betul tak? Kan? Betul lah. Negative direction, velocity dia bertambah. Okay. So, bila bertambah, kita nak lukis velocity graph pula. Okay, macam mana kita nak lukis velocity graph? Ni lah. Okay. Dia jadi macam ni. Daripada sini ke sini dia jadi macam ni lah. Bentuk dia macam ni. Kenapa bentuk dia macam tu? Sebab, kenapa dia pergi ke negatif? Sebab direction dia negatif. Okay, tadi kan direction dia negatif. V bertambah, direction negatif. So, macam ni lah bentuk dia. Okay. Dia nampak turun. Okay, nampak dia punya graf macam turun. Tetapi, velocity dia bertambah sebenarnya. Bertambah sebenarnya. Kalau kita tengok daripada sini, dia daripada 0 ke negatif 15 sebenarnya. Okay, kat sini kan. Ini daripada 0 ke negatif 15. Dia punya velocity. Okay. Negatif ni menunjukkan dia punya direction sahaja. Tapi kalau ikut dari segi dia punya magnitude ataupun dia punya speed, dia sebenarnya sedang bertambah daripada 0 ke 15 meter per second. Itu sebab kita dapat graf yang macam tu saja. Okay. Kemudian acceleration pula. Acceleration tengoklah gradient yang ini. Ni negative gradient. Jadi acceleration pun jadi macam tu lah. Constant acceleration. Okay, yang seterusnya. Yang kelima bentuk dia. Okay, yang kelima bentuk dia macam ni. Okay, so bentuk begitu. Jadi, graf dia ke bawah. Maksudnya, negative direction. Kemudian dari segi dia punya velocity, kita tengok dia punya gradient. Gradient dia semakin landai. Okay, kalau boleh tengok kan. Mula-mula kat sini, point kat sini, macam tu bentuk gradient dia.
Dia macam tu. Sampai sini dia semakin berkurang gradientnya. So, bila gradient berkurang, velocity pun akan berkurang. Dia nak lukis velocity berkurang dekat negative direction. So, macam inilah lukis dia. Okay, daripada sini, naik ke atas. Okay, naik ke atas. Maksudnya apa? Dia daripada negatif 15 ni tadi, dia balik ke kosong. So, maksudnya speed dia daripada 15 ke kosong. So, dia berkurang lah sebenarnya. Okay, dan dia punya acceleration constant. Macam tu. Okay, positif. Kenapa dekat positif? Sebab gradient dia positif. Okay, dan yang terakhir sekali, kita ada displacement time graph yang flat. Flat dia macam tu. Flat. So, maksudnya objek tu tak bergerak. Okay, objek tu tak bergerak. And daripada contoh daripada ni apa? 27 saat. So, daripada 27 saat ke 30 saat ni, dia punya displacement dia dekat 40 je. Dekat 27, 40, dekat 30, 40. Maksudnya apa? Maksudnya dia tak bergerak ke mana-mana selama 3 saat. So, bila dia tak bergerak ataupun direction dia akan jadi tak ada direction lah. Dia akan jadi objek tu is in stationary. So, bila stationary, velocity tak ada lah. Velocity kosong. Acceleration pun kosong. Okay. Boleh faham? Boleh faham tak? So, dari segi conclusion daripada yang ni. Okay. Saya boleh beritahu sikit lah. Direction ni, dia boleh bertiga. Pertama, positive direction. Kedua, negative direction. Dan yang keempat, stationary. Okay, untuk velocity pula, dia boleh jadi increasing, decreasing, constant, ataupun zero. Okay, acceleration dia sama ada constant ataupun zero. So, setiap kali kalau dia suruh explain, awak akan terangkan tentang tiga perkara ni. Direction, velocity dan acceleration. Okay. Sekali lagi, positive ataupun negative direction. Macam mana kita nak tentukan kalau graf tu naik ke atas, graf displacement time naik ke atas, maksudnya positive direction. Kalau dia turun ke bawah, maksudnya dia negative direction. Okay, velocity pula, sekiranya gradient dia bertambah, so dia increasing. Gradient dia berkurang, decreasing. Constant, sekiranya dia punya gradient sama sahaja. Dan kalau dia flat ataupun stationary, velocity adalah zero. Okay, acceleration, constant ataupun zero saja. Dia tak ada increasing, dia tak ada decreasing. Dia tak ada increase ataupun decrease. Jadi, kena tahu tu lah. Okay, sama ada constant ataupun zero. Constant ni, bila velocity dia increasing atau decreasing. Kalau velocity dia constant ataupun zero, acceleration dia akan jadi zero. Automatic jadi zero. Okay, macam mana boleh faham ke? Ada soalan, apa-apa soalan sebelum kita try buat soalan? Okay, Okay, kita try buat soalan ni. Okay, interpret each of the following graph based on each segment. Okay, kali ni disebut interpret lah. Okay, sekarang kita tengok A, B. So, A, B yang ni. So, graf dia macam tu. Okay, so dia punya direction positif ke negatif?
Positif. Positif. Okay, velocity dia Bertambah. bertambah ya kak? Okay, velocity. Ingat balik. Velocity ni dia bukan tengok graf tu arah ke mana. Kita tengok dia punya gradient. Constant. Ha? Constant. Constant. Salah. Tak tepat. Okay, velocity dia akan jadi decreasing. Okay, decreasing. Kenapa saya cakap decreasing? Ingat ni kalau graf ni macam tu, kan? Kita tengok dia punya ni gradient ni untuk setiap point. So dekat sini point sini gradient dia macam tu. Dekat sini gradient dia begitu. Dekat sini gradient dia begitu. Jadi kecerunan yang ini lebih cerun daripada yang ini. Dan ini kurang sikit, jadi lagi kurang. So maksudnya kalau kecerunan dia berkurang, yang ni gradient decreases. Okay, so velocity pun akan decreases. Okay, so bila velocity dia decreasing, A dia akan jadi constant. Okay, yang dua ni nak ingat senang je. Dua ni dia ada ni je. Kalau velocity dia decreasing ataupun increasing, A akan jadi constant. Macam tu. Lepas tu kalau V dia constant ataupun 0, A dia akan jadi 0. So kalau kita tahu V, terus je tulis. Kita tahu V increase, decrease ataupun constant ataupun 0, kita boleh tentukan A ni apa. Okay. Okay, B to C. Direction dia positif ke negatif? Okay. Negative direction. Negative. Okay, negative direction. Nampaknya semua dah tahu dah direction . Okay, negative direction. V dia increase ke decrease? Increase. Increase ke constant? Constant. Ni velocity dia mestilah constant kan? Velocity dia constant. Sebab kita tengok dia punya gradient. Kita jangan tengok dia punya direction. Kita tengok dia punya gradient. Okay, constant. Ingat je, kalau velocity ni nak tahu constant tak constant, kalau graf dia straight ni tu, itu maksudnya constant lah tu. Yang increasing decreasing, kalau graf dia macam curve sini macam tu, itu sama ada decrease ataupun increase. Kalau straight dia constant. Okay, so bila V constant, A dia akan sama dengan ini. Okay, V constant, A 0. Okay, C to D. Direction dia positif ke negatif? Positif. Graf dia turun ke Negatif. naik? Negatif. Turun ke naik? Turun. Okay, velocity dia Constant. kan? Constant. A akan jadi 0. Okay. D to E. Direction positif ke negatif? Positif. Positif. Okay, velocity
Constant. Constant. A 0. okay, E to F. E to F sama je, bentuk dia sama pun sama lah. Quality Positive. D. Okay, F to G. F to G. Okay, straight je. Dia begitu. Positive. Positif? Ya ke? Graf dia naik ke turun? Dia tak naik, dia tak turun. Dia mendatar kan. So, kalau Tak mendatar, bergerak. tak bergerak lah maksudnya. Kalau tak gerak, dia tulis saja stationary. Okay, ataupun apa-apalah yang menunjukkan not moving ke. Okay. G to H. Kalau stationary, V dan A dia kosong eh. V dan A dia kosong, so tak payah tulis tak apalah. Okay, G to H. Positive. Positif. Positif. Good. Positif. V dan Increase. 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 Increase, betul increase. V increase. Good. A akan jadi constant. Ia akan jadi constant. Okey. Itu contoh untuk kita interpret as T graph. Okay, sekarang kita tengok macam mana kita nak. Macam mana kalau soalan yang keluar VT graph pula. Okey. Macam mana kalau dia keluar VT graph. Okey, VT graph ni lain sikit eh. Dia lain sikit cara kita nak interpret dia. Okey. Kita akan interpret dari segi yang tiga juga, direction, velocity dan acceleration. Cuma untuk yang direction, dia tak macam displacement tadi tu. Okay. Di mana kalau displacement kita tengok direction of graph tu. Kalau graph tu naik, dia positif. Graph tu turun, negatif. Tapi untuk velocity tak. Velocity kita tengok. Kalau dia berada ke atas, maksudnya di atas ni atas. Maksudnya dia buat sini. Ni atas. Ni bawah. Okay. Atas positif. Bawah negatif. Okay. So kalau graph kita berada dekat atas, maksudnya direction dia positif. Kalau graf kita berada dekat bawah, maksudnya dia punya direction adalah negatif. Okay. Itu nak cakap dari segi direction dia lah. Okay. Bawah negatif, atas positif. Dia bukan tengok ke turun ke bawah ya. Dia tengok dekat mana dia punya graf tu. Okay, kita tengok yang pertama dulu. A to B. So A to B positif. Okay, positif direction. Okay, tahu kita buat direction dulu lah untuk B to C. Negative. Negatif. Negatif. Positif. 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 Okay, positif sebab apa? Atas. Dia berada dekat Berada di atas. bagus. Okay, CB Negatif. 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 Sama juga dengan DE pun Negatif. negatif. Okay. Okay, so itu untuk direction. Atas positif, bawah negatif. Untuk velocity pula, velocity ni cara dia kita tengok macam, dia bukan macam tu. Kita kena tahu, kita tengok dia bertambah ataupun berkurang. Kalau bertambah dia bertambah lah, increasing lah. Kalau graf tu bertambah dia increasing lah. Kalau graf tu berkurang dia decreasing lah. Okay. Cuma kat negatif nanti awak kena fikir lebih sikit lah. Okay, contohnya macam PAB ni, okay, velocity dia berkurang ke bertambah? Bertambah. V increase. Okay. Kita boleh tahu lah sebab dia naik, graf dia naik kan.
bertambah, increase. Kemudian BC, graf dia turun. Jadi B dia Berkurang. Berkurang. okey. Kemudian CD, CD daripada sini ke sini. Dia bertambah ke berkurang? Berkurang. Berkurang. Bertambah ya, increase. Sebab apa increase? Siapa boleh bagi tahu sebab apa increase? Sebab apa? Okay, sebabnya contoh ada ni velocity. Okey. Ni 10 lah, 10 negatif 10 ni kosong. So graf tu berkurang macam tu. So maksudnya apa? Maksudnya velocity tu dia daripada kosong jadi 10. Daripada kosong, bukan, speed dia tu daripada kosong ke 10. Ni maksudnya tambah ke kurang? Kalau kosong ke 10. Tambah. Dia bertambah. Cumanya yang kat sini dia ada Dia negatif. Dia macam apa? Sir, dia ibarat macam kereta tu ke depan, lepas tu dia berhenti, lepas tu dia reverse. Macam tu bukan? Ya, betul. Pandai. Faham. Kereta tu dia gerak, dia reverse lah. Dia reverse daripada dia stop, lepas tu dia reverse ke belakang. So negatif ni sebenarnya direction. Okay. Dari kosong ke 10. So V dia increase. Kalau DE pula macam mana? Kalau DE dia macam ni pula. Dia decrease lah kot sebab kan dia macam tadi, dia ke depan, dia stop, dia reverse. Lepas tu waktu dia reverse tu dia stop pula. Betul. Dia reverse ke belakang, lepas tu dia stop, lepas tu dia ke depan balik. DE tu maksudnya dia ke depan balik. Dia bukan ke depan balik. Dia ke belakang juga, tetapi lepas tu dia stop. Secara perlahan. Lebih perlahan sebenarnya. Okay, so yang ini sebenarnya V dia decrease. Okay, decrease juga. Sebab kalau kita tengok kat sini, speed dia daripada 10 ke 0. So maksudnya kereta tu, kalau kita ada kereta, dia reverse. Mula dia reverse laju. Dia daripada 0 ke 10. Okay, dia reverse laju. Lepas tu, dia kurangkan dia punya reverse. Dia punya speed of reverse tu. Dia masih lagi bergerak ke belakang. Tapi dia kurangkan dia punya speed. Jadi, sampai jadi 0 balik. Macam itulah lebih kurang Tapi yang ini semua ada negatif lah. Ini semua negatif ni. Negatif tu menunjukkan apa? Direction dia. Okay, direction. Negative direction. Okay, untuk A pula. A macam mana? A macam yang tadi. Kita gunakan konsep yang tadi lah. Yang saya beritahu. Kalau increase, decrease, A constant. Kalau V constant ataupun 0, A dia 0. So, V dia semua sama ada. Increase tak pun. Jadi, A dia semua constant. Semua constant. Okay, so itu cara kita nak interpret sesuatu graf. Okay, boleh faham ke? Boleh faham? Okay, nanti kalau buat latihan banyak, boleh faham kot. Okay. Alright. So, itu cara kita nak interpret. Sekarang saya nak ajar cara untuk kita sketch graph. Okay. Sebab soalan kadang-kadang dia bagi kita graf ni kan, contoh graf macam ni. Okay, graf yang macam ni. Okay, ST graph. Lepas tu soalan dia suruh sketch velocity time graph. Memang kita boleh, kalau awak hafal, baguslah. Kalau awak ingat, okay, kalau macam ni, dia punya apa, V dia decrease. Dia punya
velocity tu decrease, maksudnya gradient decrease. So nanti awak akan lukis V yang decrease macam tu. Lepas tu dekat sini constant pula. Okay, so V constant macam mana? Macam tu pula. Macam tu. Macam tu pula. Okay, itu lebih cantik sikit. Okay, V, T. Okay, mula-mula A ke B. A ke B macam tu, naik ke atas. V dia decrease. Jadi kita punya velocity pun akan jadi decrease juga. Decrease velocity. Lepas tu BC constant. Constant. Lepas tu daripada sini ke sini, sini samalah. Sama. D ke E, E ke F. Dia punya ni constant. Constant tapi positif. Itu. Okay, ni cara kita nak sketch lah. Sketch daripada sini ke sini. Daripada displacement kepada velocity. Tapi kadang-kadang kita macam ni kan. Saya akan tunjukkan cara yang awak hafal je lah cara ni. Cara yang saya rasa mudah sikit lah untuk kita hafal. Kalau displacement dia bentuk macam tu, velocity tu bentuk macam mana. Okay, kadang-kadang macam kan, bentuk macam ni, macam tu kan. Sekejap. Macam ni, dia susah. Kadang-kadang kita confuse. Gradient dia bertambah ke berkurang ke. Okay, so ada cara lebih mudah. Iaitu, kita lukis dulu ni. Kita hafal ni je. Okay. Okay. So, kena ingat. Ingat kalau okay, lukis graf senyum. Graf senyum dan graf masam. Okay. Senyum. Kenapa kita senyum? Sebab kita punya result exam kita membanggakan, dia menaik. Okay. Kita masam. Kenapa? Sebab result kita tak baik. So, dia menurun. Okay. So, bila dia naik maksudnya positif. Bila dia turun maksudnya negatif. Macam tu. Okay, lepas tu buat tengah-tengah ni. Okay. Okay, gitu. Okay, ni cara nak, macam mana cara nak guna dia. Okay, kalau atas ni displacement. Atas displacement, bawah akan jadi velocity, bawah lagi acceleration. Okay, kalau sini displacement, yang bawah akan jadi velocity. Dia punya apa tu? Dia punya turutan dia macam tu. Okay, contoh macam soalan ni. Kan? Macam soalan ni. Okay, mula-mula AB. Bentuk dia macam tu. So, kita kena pilih mana satu bentuk. Sama ada yang ni 1, 2, 3 atau 4. Okay. Mana satu yang bentuk macam AB punya bentuk? 1, 2, 3 atau 4. Mana satu? Agak mana? Nombor 3. Nombor 3. Okay. Jadi, kita akan lukis yang ini. Untuk velocity. Macam tu je. Okay. So, kita akan lukis yang bawah ni. So, saya lukis untuk
VT punya lukisan untuk graf tu ya. So, kita akan lukis begitu. AB. Kemudian BC. Okay, BC mana satu? BC yang dia tak semestinya atas, yang bawah boleh. Yang ini. Nombor 3 yang bawah ni. So, kalau ni displacement, kita akan lukis yang bawah dia. Jadi, kita akan lukis macam ni. Negatif. Positif. So, next kita akan lukis gitu. Lepas tu, CD pun ke bawah. Okay, kalau CD ke bawah, yang mana? Yang ini. Nombor 4. So, sama juga. Kita akan lukis negatif juga. Saya lukis panjang sikit. Okay. So, ni AB, BC, CD. Gitu. Lepas tu, DE. Yang ini, DE. So, kalau ni dia punya S, dia punya velocity, kita akan lukis yang bawah ni. So, kita akan lukis macam tu. EF, yang ni. So, dia punya displacement yang ni, kita akan lukis yang bawah. Gitu. Lepas tu, FG. FG flat saja. Kalau flat, kita boleh ambil yang ni, flat. Kita lukis yang bawah dia. Bawah dia tak ada apa-apa. So, tak ada apa-apa, maksudnya kosong lah. Kosong. Kemudian GH, bentuk dia, curve naik ke atas macam tu. So, yang mana satu yang bertepatan dengan GH tu, 1, 2, 3, 4. Nombor 2. So, kita akan lukis yang bawah dia. Begitu. So, kita punya velocity time graph untuk graf yang ini adalah macam ni rupa dia. Okay. Boleh tak? Tak apa, nanti awak praktis lah. Awak lukis dulu yang ini. Dan nanti mungkin saya akan soalan lah. Untuk graf untuk VT. Ataupun AT. Okay. Kita tengok pula yang seterusnya. Okay. Kali ini melibatkan calculation tadi. Kita hanya sketch dan juga interpret. Okay. Kali ini kita calculate something. Kita cari nilai melalui graf. Okay. A toy train moves slowly along a straight track according to the displacement against time. In figure 1 and figure 2. Okay, so ni figure 1, kita buat letak tulis figure 1 yang mana satu? Figure 1, ini 2. Okay, for both of the graph, determine the distance traveled by the toy train and the displacement traveled by the toy train. Okay, so kita buat nombor 1. Okay, nombor 1, cari dia punya distance. So, distance dia berapa? Okay, kalau distance daripada sini kan, dari sini start sampai sini kan. Okay, untuk ST graph, dia senang je. Dia punya cara nak kira dia. Kita tengok dekat nilai tepi ni sahaja. So, maksudnya ni daripada sini sampai ke sini. Daripada sini sampai ke sini. Jadi, dia punya distance adalah 10 tambah 4. Dapat jawapan 14 cm. Okay, sini sampai sini je. Okay, untuk displacement dia pula. Agak-agak displacement dia berapa? Siapa tahu? 6. Macam ni boleh dapat 6? 10 tolak 4. 10 tolak 4 kan. Banyak yang akan buat macam tu. Tetapi sebenarnya tidak. Sebab kita akan start daripada starting point dia kat mana. Okay, starting point tu apabila time dia kosong lah. Okay, time kosong maksudnya kat situ lah starting point. So, kita punya starting point adalah kat 10. Kemudian dia, sebenarnya gambar ni dia patah balik. Dia patah balik sampai origin. Lepas tu dia pergi melebihi origin. So, maksudnya bila dia patah balik tu, dia akan jadi negatif 10. Lepas tu tambah negatif 4. So,
So kita punya jawapan akan jadi negatif 14 cm. Okay. Faham Boleh dapat negatif 14 ni? Faham. Okay. So nombor 2. Okay, nombor 2. Berapa dia punya distance? Kita start daripada sini. 14. 14. Daripada sini sampai sini. Kita tengok yang ni je. Kita tengok yang ni saja. Okay, 4 ke 10. So maksudnya dia dah bergerak sejauh 6 cm. Okay, 10 tolak 4 lah. Tak payahlah, tolak 4. Tulis je lah 6 cm senang. Sebab benda tu boleh tahu dah 6 cm kan. 4, 2, 4, 6. Okay, dia punya displacement pun berapa displacement dia? Manakan dia pun bergerak dekat positive direction, jadi displacement dia pun 6 cm juga. Okay, boleh beza di antara distance dan displacement. Okay, kita tengok yang ni pula. Nombor 2. Okay, nombor 2. Describe the motion of the object and calculate the acceleration, deceleration and total distance move. Describe the motion of the object. Describe the motion maksudnya macam tadi lah, kita nak describe daripada A ke D. So kita akan describe AB macam mana, BC dan CD. Okay. So AB direction dia positif ke negatif? Positif. Positif. Velocity Increase. 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 Velocity. increase, jadi A dia akan jadi Constant. Constant. okay. BC direction positif ke negatif? Positif. Positif. Stationary. Kadang mesti ada yang jawab stationary tu. Okay. Dia positive direction bukan stationary. Sebab apa? Sebab ini adalah ini adalah graf velocity time. Kalau dia graf displacement time, ya betul. Ini adalah constant. Constant pula, ni adalah stationary. Tapi sebab dia VT graph, so dia punya direction adalah positif. Direction kita tengok dekat kat sini lah. Okay, kalau velocity graph kalau velocity graph, kalau kita nak bagi tahu dia stationary, maksudnya graf kita tu mesti ada dekat sini. Kalau daripada contoh ni AB kan. So kalau graf dia macam ini, maksudnya stationary. Tapi kalau dia ada kat atas ataupun kat bawah, dia bergerak lah. Atas positif, bawah negatif. Okay. Velocity constant. So bila constant Zero. Okay, CD direction positif juga. Velocity dia sebab dia ke bawah, maksudnya dia decrease. Okay, untuk nombor 1, calculate acceleration. Cepat dah nak bermasa. Okay, acceleration untuk velocity time graph, acceleration dia adalah gradient. Okay, gradient. So kita tengok mana satu yang dia ada dua ni, acceleration dan deceleration. So acceleration bila velocity dia increasing, deceleration bila velocity dia decreasing. Okay, so dalam ni, graf ni, acceleration dia adalah berlaku pada AB di mana velocity dia increase. Jadi kita akan kira gradient AB. Okay, so gradient M
AB sama dengan 20 minus 0 divided by 4 minus 0. Kita akan dapat, 5. okey, itu nombor 1. Nombor 2, kita nak cari deceleration. Deceleration maksudnya velocity dia decreasing, iaitu dekat mana? CD CD. Jadi gradient CD kosong minus 20 divided by 12 tolak 10. Dapat negatif 20 bahagi dengan 2. So dapat negatif 10 meter per second square. Okay. So ni acceleration dia. Deceleration dia akan jadi sama dengan 10 meter per second square. Okey, dan nombor 3 yang terakhir sekali, nombor 3. Total distance. Okey, ingat lagi kat atas tadi. Distance, area adalah area under the graph of VT graph. So, kita kena cari area dia lah. Distance dengan area under graph. So, sama dengan kita cari dia punya area. Okay. So, saya kira ni triangle, saya akan kira triangle ni dulu. Lepas tu dia punya ni rectangle ni dan triangle yang ketiga. Okay. So, yang pertama half 20 times 4 plus rectangle tu adalah 20 times 6 plus triangle yang ketiga half times 20 times 2. So ini kita dapat 20 darab 4 80 80 bagi 2 40 tambah 20 kali 6 120 tambah 40 bagi 2 20. So kita dapat jawapan 180 meter. Okey, rasanya itu sahaja. Ada apa-apa soalan? Masa pun dah pukul 12. Sir. Ya. Yang nombor 2 tu kan, awak kosong tolak 20 lah. Kosong tolak 20. Sebab ni, kan gradient kita kena ambil kira ni 2 point. Kan gradient Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1 kan. So Y2 kita, ini X1 kita. Ni X1 Y1. Ni point pertama kita adalah 10 20. Ni point kedua kita 12 kosong. So ini Y2 tolak dengan Y1 kosong tolak 20, 12 tolak 10. Okey, dia masih point kedua, ni point kedua, ni point pertama. Okey, boleh faham? Kita Dia mesti kena dapat negatif. Kalau tak dapat negatif, salah cara awak buat.